untungnya untung akhirat. Satu perniagaan yang untungnya menyelamatkan daripada azab akhirat. Apa dia perniagaan itu? Susah agak. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, kan? Wa rasulihi, beriman kepada rasulnya. Wa tujahidu fi sabilillah, dan kena berjihad pada jalan Allah. Apa makna berjihad? Berjihad ni menggunakan sehabis tenaga. Maksud berjihad bermakna kita yang pertama menjadi orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Alhamdulillah. Nak sambung yang ketiga, kita kena memberi sedaya upaya diri kita berjihad pada jalan Allah. Bi amwalikum, yang pertama dengan harta kamu. Wa anfusikum, yang kedua dengan jiwa kamu. Allah tak bubuh dengan jiwa dulu, Allah bubuh dengan harta dulu. Kerana harta dengan jiwa ni, kan, jiwa susah sikit. Jom kata kita terbang, duk tunggu suruh pergi Palestin, pergi Libya ni, tak pergi lah. Nah, hamba ambil lah RM50 pergi lah hamba. Dengan harta dia boleh gagah ni. Dengan jiwa ni 4 kali fikir tak nak lepas ni, kan. Dengan harta kamu, harta dulu pergi. Walaupun kamu tak pergi, harta kamu pergi dulu. Berjihad, kan, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul, kamu berjihad dengan harta kamu, kamu berjihad dengan jiwa kamu. Itu perniagaannya. Itu perniagaan yang Allah nak, bukannya susah pun. Kalau modal pun, Allah nak kena sikit ya. Dan harta bukan nak suruh bagi dengan syarat-syarat pula. Oh, nak harta tu nak bagi banyak mana? Oh, tak ada. Tak kira banyak mana. Yang penting kamu bagi ikhlas. Ikhlas kamu bagi, insya-Allah. Kan? Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Kalau tak tahu, doaklah kan. Kalau tahu, memang inilah perniagaan yang paling baik. Dan memang kita dah buat dah perniagaan, kan? Yaghfir lakum dzunubakum, bukan itu saja. Bukan itu saja. Yaghfir lakum dzunubakum, dengan kamu beriman kepada Allah, dengan kamu beriman kepada Rasul, dengan kamu berjihad dengan harta kamu dan jiwa kamu, yaghfir lakum, Allah mengampuni bagi kamu. Dapat keampunan pula, kan? Dzunubakum, akan dosa-dosa kamu. Sebab dosa tak dapat elak. Dan banyak dosa kita tak tahu. Kita tak ada dosa. Jangan kata kan. Kan? Kalau kita kata ada dosa, memanglah dah, kita tak tahu. Allah mengampunkan dosa kamu. Bukan Allah ampun dosa saja. Wa yudkhilkum jannatin, Allah memasukkan kamu dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu dia. Kan? Ini panggil targhib. Ini panggil tarikan. Tarikan nak suruh kita beriman, nak suruh kita berjihad. Nak keluar RM5, habis RM5 dia sak ya nanti balik. Tapi RM5 yang kita bagi ikhlas kepada Allah, syurga pada sana. Mana ada orang boleh berniaga tuan-tuan, buat keluar modal RM10, tuan-tuan dapat kaya, kan? Untung balik RM10,000, boleh tak? Tak boleh, kan? Pak Man telur pun telur orang lihat, tak boleh, kan? Tak boleh tak? Mana ada? Dia takkan nak balik modal sikit-sikit boleh. Kalau tak balik modal sikit, dia berniaga bohong pun boleh jadi, kan? Tapi perniagaan yang paling hebat sekali ialah perniagaan akhirat. Allah bagi syurga. Bukan Allah bagi syurga saja. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Allah bagi masakin. Masakin ni rumah-rumah, tempat tinggal tayyibah yang paling cantik. Oh, fi jannati 'adn, di dalam syurga Adan. Oh, dia tuan-tuan, nak apa lagi? Nak apa lagi? Tak nak apa tuan. Ni kalau tak mengaji tak tahu apa ni. Tak tahu apa ni. Walaupun dia baca Al-Quran tapi dia tak tahu. Bila kita mula kita nampak Allah buat hebatnya. Tak worry langsung kita buat apa. Kita buat untuk Islam sikit pun tak worry. Kan? Bukan itu saja.
Zalikal fawzul azim. Demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Wa ukhra, Allah sebut. Tu. Hak tadi kita kata balasan akhirat. Balasan akhirat. Wa ukhra, dan yang lain, yang lain tuhibbunaha, yang kamu sangat suka. Nasrun minallah, Allah bagi kemenangan kepada kamu. Wa fathun qarib, dan pembukaan yang dekat. Bermakna bukan saja akhirat kamu boleh, dunia Allah bagi kepada kamu, kamu menang. Dunia Allah bagi kepada kamu, kamu bahagia. Wa basyiril mu'minin, dan berbahagialah orang yang beriman. Tak seronok lagi kah? Oh, seronok tuan-tuan. Kemenangan tu apa? Kemenangan tu Allah bagi kita menang. Menang tu tuan-tuan bukan dekat kita nak boleh tengok khalifah Islamiah di dunia ni. Kan? Menang tu ialah Allah berikan kepada kita, kita rasa bahagia. Dunia ni kita rasa bahagia dengan kita buat akhirat. Kita rasa bahagia dengan kita buat akhirat. Sebab tu bila seorang tu sakit, bila dia sakit, dia kena redha dengan kesakitan yang diberikan oleh Allah kepada dia, kerana dia kena fikir ada orang lain lebih teruk sakit daripada dia lagi. Kan? Sebab tu kata Imam Ghazali, kita tak boleh jadikan sakit itu sebagai satu alasan untuk kita tak mau buat ibadat. Tak boleh jadi dia alasan. Oh, sakit saya ni, tak boleh lah nak pergi masjid, tak boleh, saya sakit kata. Kan? Jangan jadikan dia alasan. Dia sakit sebelah kaki dia. Dia kata saya sakit sebelah kaki saya ni, tak boleh pergi masjid. Kan? Orang lain tak sakit tak apa. Tengok-tengok sakit dua belah kaki. Kan? Masa sakit sebelah kaki hari tu, pi tak apa, ni tak pi. Tak pi juga. Kan? Tengok-tengok sakit habis mata pinggang bilang. Tidak boleh suruh mangkak-mangkak pi, ni tak boleh pi lah. Dah mati lagu tu. Jangan jadikan dia alasan. Kerana kalau kita ni di antara orang yang tak sihat, tak macam dengan orang lain, kita mendapat pahala faddalallahu al-mujahidun, kan, alal qaidin. Kan? Allah memberi kelebihan kepada orang yang berjihad. Kita bersusah payah tuan-tuan. Orang senang, kita susah. Orang miskin yang naik basikal, teruk dengan orang naik kereta yang besar, siapa yang lebih susah? Orang miskin susah kayu basikal. Allah memberi kelebihan orang yang susah berbanding orang yang mudah. Susah kita buat kerja untuk Islam ni, Allah ambil kira. Tuan-tuan susah untuk dia, apa ambil kira? Ada orang main tanya lah. Tak ada orang tanya apa lah, bukan tahu kita. Kan? Tapi susah yang kita buat untuk Islam, Allah ambil kira kepada kita. Setiap apa yang kita keluar, semua Allah ambil kira. Walaupun tak ada siapa tolong catat kita, tak ada siapa tulis kita. Teruknya aku ni duk buat, duk bangun sembahyang malam, duk buat kerja ni, duk pergi sedekah, tak ada siapa pun tulis aku. Tak apa, biar pergi tuan-tuan. Asalkan kita ikhlas kepada Allah, semua Allah ambil kira. Jangan takut, jangan bimbang, tak ada rugi apa semua. Kan, kita tidak akan merasa rugi. Kan, kerana semua ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan duduk mengaji lah ni, orang lain duduk rumah duduk tengok TV. Kita bagi contoh lah. Kan? Duduk tengok TV, duduk seronok. Rugi lah duduk main letih main. Tuan-tuan letih tuan-tuan main tu, semua dia ambil kira. Semua ambil kira. Ada satu benda yang merugikan kita. Setiap detik, setiap pernafasan kita, semuanya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kelima. Satu contoh targhib ataupun tarikan. Kan? Ayat yang kedua, nak cerita tarikan lagi. Fi mana Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl, surah Lebah. Kan? Ayat 97. Cerita surah Lebah ni tuan, madu lebah. Cerita madu lebah. Saya mencari juga dalam madu lebah ni. Sebab madu lebah ni yang asli ni ubat, kan? Tapi hak jual ni tak tahu asli ke tak asli. Susah tengok. Kan depa kata madu lebah asli ni semut tak orang. Tak tahulah. Tengok-tengok di suatu kedai tu dia tulis madu lebah. Dia kata madu lebah ini asli.
Tetapi kadang-kadang semua orang dia pilih dia nak beritahu. Tapi bukan bermakna madu lebah ni tak asli. Cuma kan semua itu suka pada bunga. Oh, dia nak apa kata madu lebah dia semua orang sebab bunga tu semua suka. Saya tak tahu lah betul tak tahu ni belilah. Kan? Kebetulan pada satu hari saya pergi baca khutbah di Masjid Batu Uban. Saya batuk. Kan? Saya batuk. Lepas tapi saya semayang, kawan tu main. Dia kata minumlah madu lebah. Saya kata kat dia nak minum madu lebah boleh, tapi madu lebah asli ni tak tahu nak cerita mana. Dia kata kat saya, pergi depan USM, dia kata. Kan? Depan USM tu ada satu kedai tingkat 2, kedai jual makanan Arab. Ya, bukan depan masjid tu ada tak tu Arab Palestin jual. Ini di luar. Saya pergi pusing-pusing cari, saya jumpa. Rupanya ada dia jual madu Yaman. Terbaik. Tapi mahal. Kan? Hak termahal kat dia sekilo 370. Sekilo. Tapi gila tak nak tengok. Itu kira hak termahal lah. Kemudian ada yang 100 tengok. Kan? Paling murah sekali hak daripada Mesir. Hak tu dia kurang dalam RM30. Saya beli hak tu dulu lah. Tapi yang penting nak asli. Bukan tak mau beli hak pasal malam ni. Aku tak asli. Ada HSP asli kan. Tapi tu madu lebah belah kan. Iran ni ada orang di Bayalpah, seorang hamba Allah tu. Buta mata dia. Kan? Sebab titik madu. Kerana madu ni berkata khasiat, bila titik di mata ni dia boleh mengubat sakit mata. Kawan tu pun titik. Madu tu tak asli. Kenapa tak? Kena buang mata. Kenapa kita? Kena buang mata lah ni bubuh biji lain. Nampak macam mata tapi mata sebelah Saya dengar buah tu saya. Saya. Kita tak tahu nak pasti, susah juga. Daripada getah nak baca dengan telur. Kadang-kadang boleh jadi atas asli pun jadi. Baik, itu surah An-Nahl. Baik, dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa, barang siapa yang melakukan amalan soleh daripada orang lelaki, golongan lelaki, au unsa ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Dia buat amalan dia luaran, hati dia mesti beriman. Bukan buat tak beriman, tunjuk-tunjuk, tak ideal kan? Dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, kami akan berikan dia hidup kehidupan sejahtera. Dunia ni hidup sejahtera tuan. Kan? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balaskan dia di akhirat dengan balasan yang paling baik yang dia buat. Bi ahsan isim tafdil, dengan lebih baik yang bagi dunia benar-benar. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang yang redha dengan Allah ni, apa jadi kat dia tak kisah. Tak ada masalah apa. Sebab macam mana orang tetap macam tu. Kan? Tapi kalau kita duduk kisah, kadang-kadang kisah lebih. Allah, apalah jadi aku macam ni. Tak jadi kat Malaysia ni, macam apalah kat aku yang jadi kat mereka tak jadi. Kau duduk fikir apa macam tu. Kan? Hak ni orang yang beramal soleh, dia beriman, Allah bagi kehidupan yang sejahtera. Baik. Kemudian at-tarhib. Tarhib ni ancaman. Kadang-kadang nak kena bagi ancaman ke kat orang pun. Duk habaq aku ni tak dengar, duk cerita hak baik-baik tak mau dengar. Jomlah buat ni, jom tak mau buat. Pilah buat tu. Nak buat dengar. Seperti firman Allah di dalam surah Taha ayat 124 hingga 126. Surah Taha ni, ayat ni banyakkan orang baca ayat ni dan macam-macam mereka. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, 124 hingga 126. Wa man a'rada 'an dzikri, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingat aku, Allah kata.
barang siapa yang dia berpaling daripada mengingatkan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah bagi dia hidup susah, sempit hidupnya. Tak mau ingat Allah ni sempit. Mau tak sempit tuan-tuan? Benda hak dia bagi tak rasa cukup. Tak rasa cukup. Kerja pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi. Duit ni bukan tak ada, berlemak-lemak. Dalam bank ni semua duit dia pegang. Kan? Tapi tak cukup-cukup. Duit tak cukup, dia rasa dia jadi bakil. Kan? Nak keluar duit tak mau, takut habis. Nak belanja anak-anak pun tak mau, takut habis. Dia berasa tak. Sebab dia berpaling daripada Allah. Dia berpaling daripada Allah, dia akan jadi hidup sempit. Dia rasa sempit. Dia rasa tak cukup. Lalah impun-impun mati lagu tu. Kan? Mati kan? Atas tu orang bagi je lah. Nak buat apa lagi atas tu. Pakat bagi habis. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bahkan kami himpunkan dia di hari akhirat buta. Bukan hidup di dunia yang di akhirat buta. Bila dia bangun dalam keadaan buta, dia tanya Allah. Kan? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, pasal apa aku ni buta? Kan? Wa qad kuntu basira. Sedangkan di dunia dulu aku celak. Masa aku mati pun aku celak dah. Cerah mata aku lagi. Kan macam mana aku boleh bangkit buta? Allah jawab dia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kami datangkan, kami berikan kepada engkau ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, suruhan kami, larangan kami. Fanasitaha, kau telah melupainya. Wa kadzalika al-yawm tunsa. Hari ini kami lupa. Kami lupa, Allah buat lupa ya. Sebab dia lupa Allah. Kan? Quran baca kan, tapi tak faham, itu orang yang rugi. Kan kata Nabi, orang yang baca Quran tidak memahami Quran, tidak beramal dengan Quran, orang itu rugi. Saya bagi contoh mudah ya tuan-tuan. Orang yang faham Quran, orang yang baca Quran dan memahami Quran, macam mana orang tu? Orang tu ialah orang yang pertama dia baca Quran. Bukan saya nak kata tuan-tuan balik rumah baca Quran, tuan-tuan tengok terjemah Quran, tuan-tuan tengok tafsir Quran. Siapa nak tengok tafsir, siapa tengok terjemah. Tuan-tuan baca Quran tak pada rumah. Tuan-tuan baca, walaupun tuan-tuan tak faham, tuan-tuan bacalah Quran. Tapi selonnya tuan-tuan ambil lah faham 1, 2, 3 ayat makna. Tapi kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan baca Quran. Kemudian tuan-tuan perempuan mengaji. Mengaji itu ialah ambil faham Al-Quran. Hak baca Quran kita baca lah Quran. Hak pergi mengaji ni adalah nak ambil faham Quran. Berapa kita pergi mengaji? Nak faham Quran, nak faham hadis. Barulah kita jadi orang yang baca Quran dan memahami Quran. Kalau tidak kita baca Quran saja, mengaji tak mau. Bagaimana kita baca Quran? Kan? Kata Nabi, berapa ramai di kalangan orang yang baca Quran dan Quran melaknatnya. Kan? Berapa orang yang baca Quran, Quran laknatnya. Karena dia baca tapi dia tak faham. Kan kita nak suruh kita faham nyeri, kan dia senang faham nyeri. Cara dia pergi ngaji ya. Pergi ngaji, fahamlah. Kerana hak duk ngaji itu bukan nak buat apa-apa, nak cerita hak Quran lah. Ilmu fiqh, Quran hadis lah. Dalil dia. Ilmu tauhid, Quran hadis lah. Ilmu tafsir, Quran hadis. Semua ilmu Quran hadis. Bermakna itulah cara dia. Kalau kita baca Quran dan kita pergi ngaji, insya-Allah kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang membaca Quran dan memahami Quran. Hak tu yang Islam nak tu. Ramai yang baca Quran, kan, tapi tak faham Quran, rugilah dia. Kan? Rugilah. Tuan-tuan nak belajar taranum, belajarlah, tak masalah wah. Kan ada orang yang suka belajar taranum, belajarlah. Karena memang taranum ni kadang-kadang bagus. Kalau tengok lagu-lagu dari segi bahasa Arab tu, dia ada lagu yang sedih,
Dia ada lagu yang melawak, dia lagu yang cerita. Tapi kita ni balut semua. Tak faham apa. Kan? Sedih pun kita melawak pun kita ni. Tak apalah, kan? Sebab tu orang Arab ni dia faham lah masalah bahasa dia. Baik. Kemudian ada ayat yang Allah himpun dua-dua tu. Ada ayat yang Allah himpun dua-dua tu. Himpun tarikan pada, himpun ancaman pada. Seperti di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Firman Allah. A'udzu bisyaitanir rajim. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Hudud ni batas lah. Hani boleh, hani tak boleh, hani kena buat ni tu panggil hudud. Kan? Hukum hudud tu hukum yang telah Allah bataskan. Kan? Takat ni kena buat. Itu hukum dia yang dibataskan. Sebab tu hukum ta'zir ni dia tak sampai tahap hudud, dia tak boleh sampai ke hak Allah bataskan. Kan? Hudud ni batas. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, Allah akan masukkan dia. Yudkhilhu jannatin, syurga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal. Dia kekal. Kita ikut perintah Allah, kita duduk dalam batasan Allah, Allah bagi kita masuk syurga, kekal. Kan? Wa dzalikal fawzul azim, itulah sebenarnya kemenangan yang paling besar. Tak ada menang yang paling besar, mereka menang di akhirat saja. Kemudian wa may ya'sillahu wa rasulahu, barang siapa yang ingkar Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan langgar batasan Allah. Allah bagi hudud dah ni, batas dia. Kita langgar. Kita langgar, Allah tak bagi, kita buat. Allah suruh, kita tinggal. Yudkhilhu naran, Allah masuk dia dalam neraka. Khalidan fiha, kekal dalam neraka. Walahu adabun muhin, bagi dia azab yang pedih. Tuan-tuan, pilih tuan-tuan. Benda terpamer depan kita. Lepas ni mati pi akhirat, kita tak boleh kata saya tak tahu lah rupanya. Dengan dia tak tahu lah. Kan? Lah ni dia tahu belaka lah. Semua benda yang akan datang di akhirat, Allah bagi dia siap. Bagi dia siap. Tuan-tuan, mana ada ujian peperiksaan yang jawapan kita siap? Ada ke? Tak ada. Bocor dia siap. Bocor kena buat periksa lain. Kan? Hari tu sibuk SPM kata silap bocor, macam tak bocor. Tidak periksa lain lah budak-budak tu. Kan? Hak ni jawapan siap. Allah bagi jawapan siap lah semua. Kan? Soalan tak ada lagi, malaikat tak tanya lagi, jawapan dah siap lah. Kan? Bila bagi jawapan siap, jawapan tu tak betul, kita bagi kat budak kita ni jawapan ni, tak kisah nak periksa. Kan? Nak periksa dia tak ada jawab. Cikgu tu geram. Oi, geram cikgu tu. Aku bagi jawapan ke hampa jawab tak betul lagi ah. Geram. Ni Allah bagi jawapan siap. Dia buat jawab tak betul, cara-cara penyakit tu lah. Tu yang dia juga. Baik, yang keenam. Itu lagi. Yang keenam, kena mengetahui bahawa apapun yang kita bawa ialah untuk mengesahkan Allah. Pengajaran daripada Nabi Nuh ialah mengesahkan Allah. Bermakna Nabi Nuh ni gunalah pendekatan apapun, poin dia satu ya. Nak habaq Allah Tuhan yang Maha Esa. Tu lah tuan-tuan. Kita pun nak ajar orang kat Islam nak habaq tu kan. Sebab tu ada ilmu tauhid. Tuan-tuan mengaji ilmu tauhid ni, walaupun tuan-tuan mengaji buku sampai 1000 muka surat, tapi pusingan dia cerita apa? Nak cerita Allah satu kan? Nak cerita satu kan? Nak cerita dan hari kita ni boleh faham. Kita mengaji dah tauhid dah sifat 20 orang mengaji ni, semua nak cerita apa? Nak cerita biar hati kita nampak faham bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa. Bila kita nampak tu ya, selesai. Selesai. Lah ni tak nampak tu. Hak ada maksiat tu sebab dia tak nampak Allah yang satu. Dia nampak hal lain lagi. Kan? Tak selesai. Sebab itu pengajaran ni kecil sikit dia. Iaitu
mentakkid ataupun menguatkan diri bahawa Allah Tuhan yang Maha Satu. Firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Al-A'raf ayat 59, ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum aku, Nabi Nuh kata, wahai orang kampung aku, u'budullah, sembahlah kamu kepada Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kamu, min ilahin, daripada Tuhan, ghairuh, selain daripada Allah. Satu ya. Nabi Nuh membawa, Nabi Musa membawa, Nabi Isa membawa, Nabi Ibrahim membawa, semua Nabi bawa. Dan kita al-ulama warasatul anbiya, ulama bawa yang Nabi nak bawa apa? Nak bawa Allah yang satu. Sebab ini benda ni cukup penting kan? Benda untuk mentauhidkan Allah. Dan benda ni lah yang sedang diganggu-gugat oleh orang-orang kafir sekarang. Baru ni saya jumpa seorang tu, baru balik daripada Belanda kan, sajalah tanya dia, macam mana di sana? Islam di sana macam mana? Oh, dia kata Islam di Belanda, Eropah, dia kata hebat. Gereja-gereja dibeli oleh orang Islam, buat masjid sampai depa ni sampai tak mau jual kan? Sebab gereja ni tak ada orang lebih, orang Islam beli. Hebat kan? Kebangkitan Islam cukup hebat di sana kan? Cukup hebat. Mungkin sebab tu kot dia main bala-bala ke belah ni kot. Takut kita mau nak hebat kan? Dia main teman duduk ke rapat. Dia ke rapat dah. Dia pun dia main lengak pergi Myanmar, dia main ke Thailand. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Sayang kan. Kenal juga dia dah. Sebab kita tak tahu hak nak main kat kita pun mana kan? Kita harap jangan main lah kan? Tapi kita tak tahu, nak bimbang. Sebab tu kita kena berhati-hati kan? Beringat elok. Jadi siapa kita kan ni, InsyaAllah kita masuk lepas ni mengenai pengajaran jidal ataupun bagaimana Nabi Nuh berdebat. Hak debat tu banyak benda juga. Perdebatan ni di antara Nabi Nuh dengan mereka, sehingga mereka itu tidak dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh dapat menjawab balik semua tuduhan dan soalan-soalan mereka itu. Jadi takat tu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.